Terima kasih Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak telah memulakan peladangan hutan berskala besar sejak tahun 1996 sebagai strategi jangka panjang untuk menyediakan sumber baru bagi industri berasaskan kayu di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berharap peladangan hutan itu dapat meringankan tekanan pada hutan semula jadi dan pada masa sama meningkatkan perlindungan hutan negeri. Intensively and sustainably manage plantation will have to play a significant role to meet the increasing demand for wood products and avoid further reduction of the natural forests. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar penanaman hutan industri di sebuah hotel terkemuka di Miri. Tambahnya, kerajaan negeri berharap dapat mewujudkan 1 juta hektar hutan industri menjelang 2025 dengan penanaman spesies kayu yang tumbuh cepat. Datuk Patinggi Abang Johari juga menegaskan bahawa Sarawak komited untuk mengekalkan keseimbangan hutan yang baik untuk kelestariannya termasuk pemeliharaan biodiversiti dan fungsi ekosistem. Dalam majlis ini, beliau menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara kerajaan negeri yang diwakili oleh Jabatan Hutan Sarawak dengan Institut Penyelidikan Hutan Malaysia FRIM menerusi aplikasi Zoom Meeting dalam usaha mengukuhkan usaha sama penyelidikan. Turut diadakan MOU antara Jabatan Hutan Sarawak dan 13 pemegang lesen LPF untuk meningkatkan usaha sama serupa. Sebanyak 19 kertas kerja dibentangkan dalam seminar 2 hari ini bersama 200 peserta terdiri daripada agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemegang lesen LPF. Turut menyertai seminar ini peserta dari Sabah, Semenanjung, China dan Indonesia secara dalam talian. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Kementerian Belia dan Sukan Sarawak sentiasa menitik beratkan pematuhan prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara dan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi setiap penganjuran acara hiburan dan sukan di negeri ini. Pematuhan SOP itu bagi memastikan keselamatan mereka yang terlibat dalam penganjuran acara itu sentiasa terjamin berikutan penularan pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pihaknya tetap menganjurkan acara pelancongan belia dan sukan namun pada skala kecil dengan pematuhan kepada kaedah dan SOP yang telah ditetapkan. Dalam wabak pun manusia ni perlu ada entertainment juga. Jadi apabila ada seperti itu, we will not feel that bored. But apa-apa yang kita lakukan, kita pastikan bahawa kaedah-kaedah dan SOP tertentu, penjarakan, sanitizer, pakai mask, semua dipatuhi. Ya. Bercakap dalam sesi khas bersama media di Kuching, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Belia dan Sukan menegaskan bahawa penganjuran acara berkenaan tidak berunsur politik atau menjurus kepada pilihan raya. Beliau juga menjelaskan banyak program dan acara pelancongan serta sukan yang menjana pendapatan kepada ekonomi negeri telah terjejas akibat pandemik COVID-19 dan terpaksa dibatalkan. Antaranya Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia, RWMF dan Spartan Race. Polis Sarawak sentiasa bersedia melaksanakan arahan larangan merentas daerah terutama di daerah Kuching yang dikategorikan sebagai zon merah. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail bagaimanapun berkata setakat ini pihaknya belum menerima arahan berkaitan larangan berkenaan. Setakat ini belum lagi ada arahan daripada pihak JKNS berkaitan dengan arahan melarang merentasi daerah. Walaupun pihak polis serta bersedialah untuk apa-apa saja arahan yang dikeluarkan oleh pihak JKNS. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis serah terima tugas Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Dato' Dev Kumar dengan Ketua Cawangan Khas Sarawak SSC Muhammad Hairuddin J. Hamid di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Jalan Badruddin Kuching. DCP Dato' Dev Kumar akan dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman sebagai Timbalan Pengarah Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah pada 16 November depan. Dalam sidang media yang sama, Dato' Dev
Kumar berterima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang diberikan sepanjang beliau berkhidmat di negeri ini. Dan especially to my friends lah in the media. Okay, I wish you all the best lah. Dan saya berharap negeri Sarawak akan sentiasa aman, damai dan masyarakat hidup dalam keadaan harmoni. Okay. DCP Dato' Dev Kumar dilantik sebagai Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak sejak 26 Julai tahun lepas. Kerajaan Sarawak telah meluluskan sebidang tanah seluas 2 hektar di Bandaraya Miri bagi membina sebuah pusat kebudayaan untuk orang Ulu di bawah naungan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Forum. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Morum Kennedy Cukpai Ugun berkata apabila siap pusat kebudayaan tersebut akan menjadi mercu tanda untuk orang Ulu. Kennedy berkata pusat tersebut akan dimanfaatkan untuk melatih dan mendedahkan anak-anak muda kepada kepelbagaian budaya orang Ulu selain menjadi ruang pameran hasil seni, budaya dan keunikan setiap etnik di bawah rumpun kaum orang Ulu. Di sinilah akan kita melatih anak-anak muda, di sinilah kita display kita punya seni budaya supaya anak-anak muda kita dapat melihat dan seperti yang saya katakan tadi dalam interview, biar kita bermula dari sejak kecil lagi, meletur bulu biarlah dari rebongnya. Tambah beliau, pusat tersebut bukan sahaja untuk orang Ulu tetapi ia akan menjadi satu pusat tarikan pelancong di Miri. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam program Bual Bicara Kupa Kupi bersempena program Juh Berambe at RTM di Koko Kebana Miri. Menurut beliau, kerajaan negeri juga telah meluluskan peruntukan untuk pembinaan pusat berkenaan bernilai 25 juta ringgit. Pusat berkenaan antara lain menempatkan sebuah dewan serbaguna, pejabat dan mini museum yang mempamerkan seni budaya semua 9 persatuan yang berdaftar dengan forum. Sambutan perayaan diadakan tanpa mengira latar belakang kaum dan agama di negara ini telah berjaya membina persefahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Gerawat Gala berkata, masyarakat berbilang kaum di negeri ini seharusnya menjadikan setiap perayaan sebagai landasan mempelajari, mengenali kebudayaan serta adat resam sesuatu kaum. Jelasnya ia adalah kunci kepada keamanan dan keharmonian dalam sebuah negara berbilang kaum dan agama sekaligus menjadi asas kepada pembinaan negara. Datuk Gerawat berucap merasmikan pentas Krismas bersepadu, perkhidmatan Iban, perkhidmatan Kayan dan perkhidmatan Kenyah dan Majlis Penutupan Juh Berambe at RTM di Koko Kebana Miri. Beliau berterima kasih kepada RTM kerana memilih Bandaraya Miri sebagai lokasi liputan TV dan radio kali ini sekaligus dapat memperkenalkan kawasan-kawasan menarik yang terdapat di Miri kepada masyarakat luar yang boleh dipasarkan dan menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negeri. Dalam majlis ini, Datuk Gerawat mengumumkan geran projek Kecelua Bandar MRP berjumlah RM15,000 kepada Kelab Sosial Miri FM. Manakala RM10,000 lagi adalah dari MRP Adun Telang Usan, Denis Ngau dan RM5,000 dari Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon. Istiadat penghuniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak berlangsung pagi tadi di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak Petrajaya. Seramai 98 orang menerima anugerah dan darjah kebesaran itu daripada Yang di-Pertua Negeri Tumpin Sri Abdul Taib Mahmud. Daripada jumlah penerima tersebut, 62 individu menerima darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak ABS, manakala bagi kumpulan pingat pentadbiran awam, seramai 2 individu telah dianugerahkan pingat perkhidmatan bakti-bakti. Selain itu, pingat perkhidmatan terpuji PPT juga telah dianugerahkan kepada seramai 34 orang penerima. Hadir dalam majlis pengurniaan ini, isteri Yang di-Pertua Negeri, Tau Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib dan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan.